Hai, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berbulan puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Nama saya Hugo, HUGO, sebagai seorang pengarah agensi hartanah di kawasan Shah Alam, Selangor. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu topik yang amat penting kepada kita semua. Sebab-sebab untuk memiliki rumah sendiri. Sebelum kita memulakan topik pada hari ini, boleh ke saya tahu sesiapa yang masih menyewa rumah pada sekarang ini? Setahu saya, di kalangan kita memang ramai lagi masih menyewa. Tak masalah. Inilah kali masanya untuk kita bertemu, untuk kita cuba merancang membeli dan memiliki rumah sendiri. Sebab yang pertama, kadar faedah yang rendah. Seperti yang kita ketahui, pinjaman kerajaan, pinjaman untuk kaki tangan kerajaan, LPPSA, Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam, kadar faedah pinjamannya ialah sebanyak 4% setahun. Manakala untuk pinjaman bank ialah sebanyak 6 ke 7% pada tahun-tahun yang lepas. Tetapi pada masa ini, kadar faedah pinjaman bank telah diturunkan. Tidak diturunkan lagi. Setahu saya, kadar faedah pinjaman bank cuma 3.65% setahun. Tapi ini memang tertaluk kepada kelaikan dan pinjaman itu. Okey. Sebab yang kedua, banyak kemudahan pinjaman yang disediakan oleh kerajaan. Ataunya, banyak skim-skim yang dianjurkan oleh kerajaan. Contohnya, skim rumah pertamaku, My Home Scheme, My Deposit. Pembeli boleh beli rumah dengan loan penuh. Bukan saja untuk kaki tangan kerajaan, untuk swasta pun sama. Sebab yang ketiga, usia tak kembali. Sebagai seorang manusia, usia kita akan bertambah. Dan ianya saling berkaitan dengan insurans perumahan. Kenapa ya? Sebab bila usia kita bertambah, insurans premium tu makin meningkat. Dan bila usia kita bertambah, tempoh pinjamannya akan jadi lebih pendek. Contohnya, Encik Ali membeli satu rumah dengan harga RM250,000. Pinjamannya selama 35 tahun. Jadi, ansuran bulanannya ialah sebanyak 1,100 sebulan. Seorang lagi, Encik Kumar, dia membeli rumah yang lain pada harga yang sama, RM250,000. Tapi tempoh pinjamannya cuma 25 tahun. Sebab dia beli pada usia 45. Dan ansuran bulanannya ialah sebanyak RM1,400 sebulan. Jurang perbezaannya sebulan ialah sebanyak RM300. Ini akan menjadi satu bebanan kepada kita, terutamanya yang makan gaji. Sebab yang keempat, harga rumah yang makin rendah. Sementara ni, jikalau
kita semua peka kepada harga-harga rumah kawasan masing-masing. Harga rumah memang tak turun dah semenjak 2-3 tahun yang lepas. Contohnya, di kawasan Selayang, kondo A, harganya pernah mencecah RM350,000 pada tahun 2015-2016. Tetapi pada sekarangnya harga jualannya cuma RM250,000. Perbezaannya dekat RM100,000. Inilah masanya untuk kita beli. Sebab yang kelima, hartanah sebagai pelaburan. Memang tidak boleh dinafikan bahawa harga rumah makin turun. Tetapi kalau kita lihat jangka masa yang sederhana atau jangka masa yang panjang, ia tetap meningkat. Contohnya, kondo A yang tadi, harganya pernah mencecah sebanyak RM350,000 pada beberapa tahun yang lepas. Tetapi pada masa sekarang ni, ia sudah turun dalam harga RM250,000. Tetapi you tahu ke berapa kos tuan rumah yang beli rumah daripada pemaju? Dia orang akan cuma beli pada harga yang dulu RM180,000. Walaupun harga rumah sudah turun, tapi masih ada keuntungannya. Sebab yang keenam, hartanah sebagai simpanan paksa. Dalam zaman yang moden ni, skala pembelian dalam hujung jari sahaja. Saya yakin bahawa kebanyakan kita semua dah biasa dah beli dekat online market, sama ada Lazada, Shopee dan lain-lain. Duit itu memang senang dibelanjakan tanpa disedari. Jadi, jikalau anda adalah seorang yang kurang disiplin dalam kewangan, pembelian hartanah memanglah satu instrumen yang terbaik untuk simpanan. Sebab yang ketujuh lagi, hartanah boleh dijadikan sebagai polisi insurance. Kebanyakan setiap pembelian hartanah, anda akan disyorkan untuk mengambil insurans sewajar dengan pembelian rumah, sewajar dengan pinjaman kita. Sama ada insurans MRTA, insurans MLTA, insurans takaful. Insurans akan membayar pakih hutang kita jikalau kita sudah tiada atau hilang keupayaan untuk kerja. Jadi, rumah itu tak perlu bayar, diwarisi kepada ahli keluarga, kasih sayang kepada keluarga. Sebab yang ke-8, dapat mengelakkan keringatan rumah. Saya yakin antara kita yang sewa rumah pernah menghadapi masalah kenaikan sewa. Tuan rumah nak ambil alih rumahnya untuk didiami saudara maranya, anak-anaknya, cucu-cucunya, atau tuan rumah yang langsung tidak bertanggungjawab atas rumah disewakan itu, langsung tak jaga maintenance kepada rumah yang sewakan itu. Ada juga tuan rumah yang ingin jualkan harga atas rumah sewa itu dan anda perlu dipindah segera dan sebagainya. Jadi ini semuanya boleh dielakkan jikalau rumah itu rumah sendiri. Sebab yang ke-9, dia dapat memberi kebahagiaan dan kegembiraan kepada ahli keluarga kita. Seandainya kita ada anak-anak kecil, dia orang dapat membesar tanpa
berpindah randa kepada seorang yang sebagai isteri. Dia akan rasa lebih rela, lebih gembira untuk menghiaskan rumah itu. Disitulah antaranya sebab-sebab yang saya nak berkongsi. Dan banyak lagi sebab yang perlu kita tahu untuk memiliki rumah sendiri. Bersyukurlah, umpama orang Islam berkata, insya-Allah saya akan berkongsi lagi lebih banyak topik pada masa akan datang, terutamanya tips-tips dan cara-cara untuk membeli rumah dengan lebih senang dan mudah. Jadi ini ada FB link dulu, Facebook, boleh cuba klik, like dan share kepada kawan-kawan. Saya ingin mengakhiri topik pada hari ini dengan satu lagu kegemaran saya. Dan saya yakin lagu ni memang digemari oleh semua rakyat Malaysia, sejahtera Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran. Malaysiaku bahagia dengan tekad untuk percaya, berbakti pada nusa dan bangsa. Kami junjung cita-cita luhur, perpaduan seluruh negeri. Seia, sekata, sehati, sejiwa, menghadapi cabaran. Kami setia berkorban untuk negara. Bersemara Malaysia tercinta, kibarkan banci kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran. Malaysiaku bahagia dengan tekad untuk berjaya, berbakti pada nusa dan bangsa. Kami junjung cita-cita luhur, perpaduan seluruh negeri. Seia, sekata, sehati, sejiwa, menghadapi cabaran. Kami setia
cinta